Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Razali, nombor metrik 079567. InsyaAllah hari ini saya akan mengulas sedikit berkenaan sepotong video yang berdurasi 2 minit 27 saat yang mana disampaikan oleh Ustaz Muhaizat bin Muhammad atau lebih dikenali dengan Ustaz Muhaizat Al-Yamani, yang mana lebih masyhur dalam kalangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, di mana disampaikan di Masjid Riba Al-Mustafa. Jadi di dalam video tersebut ada seorang ahli jemaah mengajukan soalan kepada Ustaz Muhaizat berkenaan seorang penceramah yang bertanya kepada ahli jemaah tentang keberadaan Allah sebelum diciptakan Arash. Jadi Ustaz Muhaizat dengan tegasnya menyatakan bahawa Allah itu wujud, tidak berhajat kepada tempat. Allah itu ada sebelum terciptanya Arash. Jadi sebelum Arash diciptakan, Allah sudah pun ada. Semasa Arash itu pun ada, Allah sudah pun ada. Hatta sekalipun jika Arash binasa, Allah tetap ada kerana Allah ada ini dengan tidak berhajat kepada tempat. Tapi kenapa terdapat ayat di dalam Al-Quran seolah-olah menyatakan bahawa Allah itu berada di atas Arash? Contohnya dalam surah Yunus ayat ketiga, surah Ar-Ra'd ayat kedua, surah Taha ayat kelima dan beberapa ayat yang terdapat di dalam Quran yang menyatakan seolah-olah Allah itu berada di atas Arash. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa pendapat mengenai makna Arash di sisi ulama ini berbeza, iaitu banyaklah. Di sisi Rasyid Ridha dalam tahsinnya menjelaskan bahawa Arash ini adalah pusat pengendalian segala persoalan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta ini. Di dalam perbincangan para ulama, konteks yang memerihalkan tentang konsep Arash ini selalunya banyak sangat pendapat. Para ulama memperdebatkan apakah Arash itu sesuatu perkara yang non-materi, iaitu bukan fizik ataupun materi, fizik. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama yang berbeza. Yang pertama iaitu Mu'tazilah. Mereka ini berpendapat bahawa perkataan Arash di dalam Al-Quran itu harus dimaksudkan dan difahami sebagaimana maksud metaforis, iaitu secara majazi. Jika dikatakan Tuhan bersemayam di atas Arash, maka maksudnya Arash di sini adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan merupakan zat yang non-materi. Kerana itulah mustahil jika Allah itu berada pada tempat yang bersifat materi. Mujassimah yang kedua, mereka ini berbeza sedikit daripada pendapat yang pertama, iaitu Mu'tazilah. Menurut mereka, kata Arash harus difahami sebagaimana adanya. Kerana itu mereka mengertikan ataupun menisbahkan Arash ini sesuatu sifat yang fizik, iaitu sesuatu yang materi. Dan pendapat yang ketiga pula iaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat yang menyatakan bahawa Arash dalam maksud takhta ataupun singgasana, yang mana kita harus meyakininya dan kita harus meyakini kewujudannya kerana kita sendiri iaitu Al-Quranul Karim memaksudkan sedemikian. Maka para ulama menjelaskan bahawa kita hanya wajib meyakini keberadaan Allah tanpa tempat. Jadi dalam video tersebut juga Ustaz Muhaizat turut menyatakan bahawa Allah itu tidak serupa langsung dengan makhluknya kerana Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu bersalahan dengan segala makhluk ciptaannya. Dalam ruangan ini, suka saya menjelaskan berkenaan pemahaman sesetengah pihak yang sewenang-wenangnya menyamakan Allah dengan makhluknya, supaya masyarakat kita pada hari ini tidak mudah keliru dengan sesuatu ucapan yang meletakkan sifat yang tidak selayaknya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk dakwaan sesetengah pihak yang mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala ini istiwa di Arash dengan mentakwilkan bahawa Allah itu bersemayam di atas Arash. Untuk kita faham pembahagian ataupun bahagian ini, pembahagian juzuk ini, kita perlu fahami terlebih dahulu tentang pembahagian jisim. Secara khususnya jisim ini terbahagi kepada dua, iaitu jisim al-pasif dengan jisim al-latif.
Contoh paling mudah untuk jisim kasif adalah sesuatu yang kita boleh nampak, kita boleh sentuh dengan panca indera kita, seperti batu, kayu, manusia dan seumpamanya lah. Manakala jisim al-latif pula jisim yang tidak boleh dipegang dengan panca indera kita. Contohnya cahaya, malaikat dan ciptaan yang gaib lah, jin. Jelas kedua-dua jisim ini mempunyai sifat yang sama, iaitu memenuhi ruang. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebentar tadi, maka jelaslah kepada kita bahawa Allah itu tidak sama langsung dengan makhluknya, yang mana seiring dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai', secara langsung ternafi juga ke atas Allah kaifiat, kerana kaifiat ini bermaksud perubahan daripada sesuatu kepada sesuatu. Maka benarlah kata Imam Al-Khattabi, kaifiat ke atas Allah dan sifatnya ternafi, iaitu tiada. Samalah juga dengan kata Imam Malik, iaitu dan kaifiat ke atasnya, yakni Allah marfu', yakni tiada. Oleh itu fahaman ahli sunnah wal jamaah ialah Allah itu wujud, tidak berhajat kepada tempat, tidak dilalui masa dan tidak berarah, tidak berjisim, dan Allah ini maha suci daripada segala sifat makhluk. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah ulasan saya berkenaan dengan video tersebut. Saya ingin memohon maaf jika ada kesalahan yang telah saya lakukan semasa mengulas video tersebut. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.